Umat Islam diajak berpegang kepada konsep tasamuh yang menekankan tentang nilai toleransi dan kebersamaan selaras dengan semangat rakyat Malaysia. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahri berkata, tasamuh atau sifat toleransi dalam bermasyarakat wajar dijadikan amalan kehidupan seharian bagi mewujudkan masyarakat aman dan sejahtera. Islam sebagai agama yang syumul tidak hanya melibatkan urusan ibadah semata-mata tetapi juga dalam menjaga hubungan antara manusia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Tautan Kasih Aidilfitri bersama Asnaf di Labuan. Tambahnya, suasana aman hanya dapat dikecapi jika mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain meskipun berbeza kaum, budaya dan kepercayaan. Sambutan Aidilfitri akan menjadi lebih bermakna apabila dirayakan dalam suasana negara aman dan sejahtera. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan replika cek bantuan membina dan membaiki rumah, bantuan peralatan dan pakaian persekolahan bagi tahun 2022 serta anugerah ikon Asnaf 2022 dengan jumlah keseluruhan lebih RM2 juta. Hadir sama Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias. Rancangan Pemajuan Labuan 2040 akan dirangka berdasarkan dokumentasi rancangan yang mengandungi dasar dan cadangan bagi memenuhi keperluan penduduk di wilayah ini. Ini bagi memastikan perancangan pembangunan Labuan terus menjadi agenda utama kerajaan seiring dengan lanskap kemajuan negara yang memfokuskan kepada pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal. Pengarah Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan Perbadanan Labuan, Mursidin Ismail berkata, perancangan itu diselaras Perbadanan Labuan dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan KWP dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Dokumen ini merujuk kepada dua dokumen utama iaitu rancangan struktur yang lebih kepada polisi dan dasar dan kemudian rancangan tempatan yang lebih memperincikan setiap program dan projek yang kita akan sediakan di Labuan sehingga tahun perancangan 2040. Tambah beliau, peranan penduduk di pulau ini memainkan peranan penting menjayakan rancangan yang dilaksanakan. Selain itu, pihak Perbadanan Labuan turut menyediakan beberapa kaedah untuk menerima cadangan daripada golongan sasar. Beberapa medium disediakan kepada pihak awam untuk mengemukakan sebarang cadangan dan juga melihat sendiri bentuk perancangan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Wisma Perbadanan Labuan. Jabatan Pertanian Labuan terus komited menawarkan pelbagai insentif bantuan pada tahun ini bagi meningkatkan produktiviti hasil pertanian di wilayah ini. Pengarahnya, Marisia Modingin berkata, pemberian insentif itu diharap dapat membantu pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam sektor tanaman mampu mengeluarkan hasil tanaman yang berkualiti dan selamat untuk dimakan. Jabatan Pertanian memang menawarkan insentif tanaman kepada pengusaha-pengusaha di bawah bimbingan Jabatan Pertanian seperti program pembangunan tanaman jangka panjang, program pembangunan tanaman jangka pendek, program pembangunan pertanian komuniti, pembangunan industri cendawan dan juga naik taraf agro food park yang sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis hari bertemu pelanggan di perkarangan Taman Pertanian Kilan. Pada majlis ini, Jabatan Pertanian bersama agensi dan jabatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI turut mengadakan majlis sambutan Hari Raya. Ia turut dihadiri kaki tangan jabatan, pemimpin masyarakat serta pengusaha-pengusaha sektor pertanian. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri.